ilmu yang tepat lah. Kita nak ngajar orang pun tak boleh. Kan kalau kita ajar orang, kita kata hang kena ikut macam ni. Dia kata hang kata macam ni, dia tu kata macam lain. Jadi sebab sumber agama ni banyak sangat. Akhirnya peganglah dengan Al-Quran, peganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kalau paling baik bacalah Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Sebab bila kita baca Sahih Bukhari dan Muslim, kita nampak cara hidup Nabi macam mana. Kita nampak benda apa yang Nabi suka, benda apa yang Nabi benci, benda apa yang Nabi suruh kita fikir sendiri, benda apa yang Nabi kata hang tak boleh fikir, mesti ikut. Jadi kita nampak gambaran tu. Ada benda yang kita tahu, benda ni Nabi tak buat, tapi Nabi bagi aku buat. Ada benda bila kita baca hadis, kita akan nampak benda ni Nabi tak buat dan Nabi tak bagi aku buat. Ada benda bila kita baca hadis kan, kita dengar cerita orang kata Nabi suka ni. Kita kata, bila aku baca kehidupan Nabi macam tak kena, tak mungkin Nabi boleh suka benda ni. Jadi bila kita baca hadis, belum tentu semua yang kita dengar lepas tu salah ataupun betul, tapi kita dapatlah sedikit sebanyak gambaran macam mana kehidupan Nabi, cara hidup, bahasa Nabi dan sebagainya, kita tahu. Jadi sebab tu kalau berhadapan dengan ancaman fitnah tentang agama ni, kena baca hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Paling kurang lepas tu kalau kita dengar hadis lain, kita boleh tahu hadis ni macam dhaif je ni, macam tak kena sebab berbeza dengan cara hidup Nabi. Itu yang pentingnya, membaca kitab hadis. Itu je jalan keluar. Kalau pada saya, itu yang paling baik. Tak ada jalan mudah. Tak ada jalan mudah kata hang ikut ustaz ni hang selamat. Tak boleh. Sebab semua orang akan ikut ustaz dia masing-masing. Cara paling mudah, baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW. Kita jangan takutkan orang. Mazhab pun tak selesai masalah. Mazhab ni ramai orang suka guna, suka hati dia. Ada orang kata, mazhab kita lah kita ikut. Mazhab kita passion mana satu? Mazhab kita pun ada 3-4 passion juga yang tak sama. Jadi dia tak menyelesaikan masalah. Orang kata tak payahlah gaduh-gaduh, kita bersatu di atas apa? Tafsiran mazhab juga berbeza. Orang kata kita ikutlah mazhab Syafi'i kat Malaysia kan, kata tak payahlah susah. Betul boleh ikut mazhab Syafi'i, tapi tafsiran yang mana satu? Kenapa dalam sebahagian bab tak nak ikut mazhab Syafi'i? Sebahagian bab kita ikut. Banyak lagi, itu lain kali kita boleh cerita. Jadi jalan paling mudah, paling selesai ni, dia betul tak mudah, dia susah. Baca kitab hadis, tengok macam mana kehidupan Nabi SAW. Jangan kata bila dah baca satu benda lagi, kita jangan ekstrim anti mazhab. Ada orang bila dia mula-mula membaca hadis, dia jadi melampau. Dia kata, hampa ikut mazhab ya, aku ikut hadis. Hampa ikut imam. Tak, bukan begitu. Imam-imam ni pun semua mengikut hadis. Ada kemampuan lebih sikit, baca kitab-kitab fiqh. Tengok perbezaan pandangan di antara para imam. Mungkin susahlah sikit sebab bukan semua bidang. Bukan semua orang ada masa buat benda tu. Jadi paling kurang, baca kitab hadis, tengok perbuatan Nabi SAW. Kadang-kadang orang tanya soalan, kan kalau kawan-kawan dalam Facebook kan tanya soalan, macam mana nak tahu hadis sahih ke dhaif? Kan nak tahu sahih ke dhaif? Saya akan beritahu benda yang sama. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, nanti akan nampak gambaran tu. Kita nampak dah kehidupan Nabi. Sikit sebanyak tu kita boleh tahu. Kadang-kadang kita terlajak juga. Nabi kata benda tu, kita duk ingat Nabi tak kata. Kadang-kadang kita terlajak. Tapi tak apalah, terlajak dalam proses ilmu boleh patah balik. Tapi baca pun tak mau langsung, nak terlajak macam mana? Jadi cubalah pastikan Sahih Bukhari dan Muslim ada dalam rumah. Kita baca, bagi anak-anak kita baca. Kita buat macam tabligh pun tak apa. Setiap kali lepas solat kita baca 2-3 hadis, supaya kita nampak cara hidup Nabi SAW dan kita boleh realisasikan. Kita duduk dalam satu situasi, kita tahu. Paling kurang lah kalau kita tak dan jumpa cikgu, kita tahu kalau Nabi duduk dalam situasi ni, apa Nabi akan buat. Kalau nak ikut hadis Nabi, apa aku perlu buat dalam situasi itu? Kita nampak. Dalam apa saja kita nak buat. Aku ni sakit badan, luka. Kalau kau ambil air semayang, luka lagi teruk kalau ambil wuduk. Kalau tak ambil wuduk, nak tayamum saja, boleh ke tak boleh? Bila kita baca hadis, kita akan nampak gambaran. Oh, ada sahabat yang Nabi benarkan dia tayamum ketika ni. Kita boleh buat. Paling kurang pada ketika itu, boleh nak buat macam tu. Macam nak tahu, kena baca hadis lah. Bila baca Sahih Bukhari dan Muslim, menjadikan gambaran Nabi tu ada dalam kepala kita. Apa Nabi buat dalam semua situasi ada dalam kepala kita. Kadang-kadang dia menjadikan kita tenang.
Dia jadikan kita bila kena ujian, bukan ujian, kadang-kadang kita rasa merongot, kita rasa tak kena juga. Dulu tak ada anak, wife ayan baju. Sekarang dah ada anak, pagi-pagi kena ayan baju sendiri. Contoh. Bila ayan baju, kadang-kadang kita rasa macam macam letih pula ayan baju ni. Tapi bila kita baca balik, oh ada hadis Nabi kata, ahsanukum li ahli wa ana ahsanukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dengan isterinya, dan aku yang paling baik dengan isteri. Bila kita baca hadis, oh tenang balik, bukan aku seorang, Nabi pun buat juga. Contohlah. Jadi bila baca hadis, dia memberikan kepada kita ketenangan kadang-kadang. Jangan ambil sumber yang merepek je. Mulakan dengan Al-Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan ada kebaikan. Wallah.